Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi kembali ke channel Lutfi Osman. Hari ini aku memandangkan aku pakai baju tim Besiktas lagi. Aku akan buat video mengenai tips travel ke Turki secara DIY dan sesuai untuk beginner. So, apa kita tunggu lagi? Jom kita saksikan. The gap between the train and the platform. Aku nak start sesi sharing aku. Info ini berdasarkan pengalaman peribadi aku dan kemungkinan ada bercanggah sikit dengan perkongsi tips yang di luar sana. Jadi terlebih dahulu ini berdasarkan pengalaman peribadi aku. Kalau tidak setuju tak apa, kalau setuju insyaAllah boleh bermanfaat untuk pengetahuan semua. Aku dah 3 kali lah sampai ke Istanbul. Mula-mula pada tahun 2011 masa aku student dulu under MRSM. 2017 lepas aku graduasi, dan baru-baru ini pada tahun 2022 dengan isteri aku. So berdasarkan pengalaman tu, aku ada kumpulan beberapa points yang aku rasa sangat bergunalah dan boleh dikongsikan kepada sesiapa yang mau travel secara DIY dan bagi beginner. So kita mula. Okay, first, accommodation. Sebelum korang nak book accommodation tu, korang kena identify area mana yang bersesuaian dengan korang. Okay, dalam Agoda ataupun Booking.com dia akan terbagi kepada beberapa area. Satu Fatih, satu lagi Bioglu lah yang common lah. Okay, untuk pengetahuan semua, Bioglu tu merupakan kawasan yang berbukit lah. Dia yang Fatih dengan Bioglu ni kedua-dua terletak di kawasan Eropah. Okay, untuk pengetahuan semua, Istanbul ni dia ada 2 bahagian, Asia dan Eropah, tapi kebanyakan tempat pelancongan tu terletak di bahagian Eropah. So dalam bahagian Eropah tu ada 2 area saja, iaitu Fatih dan Bioglu. Kedua-dua area ni dia terpisah dengan Golden Horn ataupun Tanduk Emas. Okey, bagi area Bioglu ni, kawasan Bioglu ni antara tarikat utama yang terkenal ialah Galata Tower dan juga Medan Taksim lah ataupun Taksim Square. Dan kalau area Fatih pula, Fatih ni banyak attraction yang terkenal dekat situ lah, macam Masjid Biru, Hagia Sophia, Grand Bazaar dan banyak lagi lah. Okay, untuk pengetahuan semua, area Bioglu ni kawasan dia agak berbukit. Okay, agak berbukit. Dan area Fatih ni kebanyakan adalah tanah rata. Okay, kalau kepada sesiapa yang ada bawa orang yang sakit kaki ataupun orang yang orang tua dan juga bawa luggage yang berat-berat, aku sarankan janganlah ambil accommodation yang dekat area Bioglu. Ambillah dekat area Fatih, kerana area Fatih ni kebanyakan ni kawasan tanah rata dan public transport lah, macam tram, metro dan juga bus lah yang banyak lah ada dekat area situ dan within walking distance je. So kalau kepada sesiapa yang masih muda dan mau jimat, korang ambil lah area Bioglu. Of course lah, Bioglu tu kebanyakan accommodation dia, harga dia lebih murah berbanding area Fatih. Kalau korang nak tukar duit lira tu, aku sarankan better korang tukar je dekat Turki, kerana money changer dekat Malaysia ni dia charge Turkish lira dengan kadar yang sangat mahal. Untuk pengetahuan semua, memandangkan Turkish lira mengalami kejatuhan yang mendadak masa hujung tahun lepas dengan awal tahun ni. Jadi kadar pertukaran untuk 1 lira ialah bersamaan dengan 30 sen duit kita. Tapi money changer dekat Malaysia ni dia charge dengan kadar yang sangat mahal dan kemungkinan sampai ke 40 sen lah untuk 1 lira. Jadi apa yang aku buat masa sepanjang aku travel dekat Turki tu, aku gunakan BigPay. Okay, BigPay, dan aku mengaktifkan kad debit aku untuk international lah, untuk penggunaan antarabangsa. Jadi memang aku realise kadar pertukaran dekat BigPay tu dengan kad bank sangatlah rendah berbanding dengan charge yang ada dekat money changer di Malaysia ni. Okey, untuk pengetahuan ada beberapa ATM lah dekat Turki ni, antaranya ialah Akbank, Turkish Bankasi dan juga Ziraat Bankasi. Okey, aku sarankan semua, kalau korang nak withdraw duit, korang pergi dekat ATM Ziraat Bankasi, kerana dia tak ada mengenakan charge kepada masa korang keluar duit tu. Kalau ATM lain dia akan kenakan charge sebanyak 10 ataupun 15 lira lah. So dia ada rugi sikit lah kat situ. Dan juga nak paling senang, korang guna je lah BigPay tu. BigPay tu dia satu app yang boleh korang transfer duit dalam BitPay tu, and then korang boleh gunakan
BigPay tu sebagai kad debit, dia boleh guna masa korang nak bayar dekat kedai dan juga boleh withdraw duit dekat ATM. So aku sarankan korang tukar duit lira dekat Turki ataupun korang aktifkan kad ATM ataupun korang guna je BigPay. Sangatlah senang. Janganlah pergi money changer dekat Malaysia ni yang charge dengan kadar yang sangat tinggi. Serius. Bukan aku nak burukkan Malaysia je, tapi ini salah satu cara untuk kita jimatkan pertukaran wang kita. Tips yang ketiga ialah korang kena beli Istanbul Card. Okey, bagi aku transport sistem dekat Istanbul ni memang sangatlah efisien. Okey, korang boleh pergi ke mana-mana saja dengan hanya naik transport sistem public transport system. Okey, kalau korang nak pergi belah Asia, kau boleh naik Marmara Express, iaitu metro yang lalu bawah Selat Bosphorus tu terus pergi ke bahagian Asia. Dan kalau korang memang beginner, korang boleh je naik tram dia. Bagi aku tram line ni memang sangat efisien, sebab tram tu dia akan drop kat setiap attraction yang terkenal lah kat Istanbul ni. Dan dalam tram tu dia ada siap English lagi yang bagi tahu okey, stop ni untuk attraction apa, stop ni untuk attraction apa. Memang sangat efisien lah. Dan kalau korang yang dah berkali-kali datang ke Turki, bolehlah cuba naik bas lah. Naik bas ni dia mencabar, tapi bas ni kau jangan risau, bas dekat Istanbul ni memang sangat efisien dan dia akan berhenti ke mana-mana kawasan yang korang nak pergi. Okey, aku sarankan korang beli Istanbul Card ni sebab semua public transport memang kena pakai Istanbul Card. Okey, mana korang nak beli? Korang boleh beli Istanbul Card ni dekat vending machine lah. Selalunya vending machine tu diletak kat metro dengan stesen tram. Okey, harga Istanbul Card ni ialah 25 lira. Tapi aku sarankan korang, kalau yang siapa first time datang Istanbul dan akan stay dalam beberapa hari tu, korang top up je 100 lira. Okey, 25 lira untuk kad ni dan 75 lira tu masuk dalam kad ni. So orang boleh gunalah. Okey, kalau korang nak jimat, okey ni hack kalau korang travel dalam 2 orang atau 3 orang, korang boleh je beli satu Istanbul Card ni dan korang tap untuk setiap seorang-seorang tu lepas lah. Memang sangat jimat. Okey, so itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat dan paling berguna kalau siapa yang baru datang ke Istanbul ni, korang kena beli SIM card dia. Okey, terdapat beberapa syarikat telco lah yang dekat Turki ni. Antaranya ialah Turk Telekom, Turkcell. Dan masa aku pergi, dan beberapa kali lah sepanjang aku travel kat Turki tu, aku guna Turkcell. Sebab Turkcell ni coverage dia memang sangat besar lah. Okey, harga bagi SIM card dekat Turki ni, especially Turkcell lah, adalah 350 lira. Dan dia akan bagi 20 GB untuk sebulan lah. Untuk traveler memang sesuai untuk traveler. Okey, bagi aku kalau korang ada SIM card ni memang sangatlah useful lah orang kata. Korang boleh tengok Google Map, korang boleh buat, kalau korang nak jimat, korang boleh jalan kaki sambil tengok Google Map kan. Dan dengan SIM card ni juga korang boleh access lah dekat Google Translate. Sebab mostly orang dekat Turki memang tak faham bahasa Inggeris. So memang nak communicate tu sangatlah susah lah, macam ayam dan itik. So kalau korang ada masalah kan, kalau korang nak communicate pasal makanan ke, pasal accommodation ke, korang ada special request, korang boleh je beli SIM card tu, lepas tu korang buka Google Translate, korang translate dalam satu dia orang faham lah. Okey, dan lagi satu, kenapa SIM card ni sangat penting ialah korang boleh guna apps taxi dia. Apps taxi yang terkenal dekat Turki adalah Uber dan juga BTaxi lah. Okey, bila kita dah tahu apps taxi ni, korang boleh pergi ke mana-mana tempat kat Istanbul. Kalau contohnya macam korang sakit kaki ke, korang bawa luggage yang berat, korang buka je Uber ataupun BTaxi, korang tekan je mana-mana lokasi yang korang nak. Memang dia akan bagi dengan rate yang murah lah berbanding dengan kau panggil taksi perjalanan. Secara manual tu memang kena scam lah. Aku dah pernah kena kapak sampai 200 lira. Memang bodoh aku tengok tu. 200 lira untuk 2 km memang, ya tentu aku tak tahu kan, aku tak ada SIM card lagi. Tapi bila korang guna apps Uber dengan BTaxi ni, memang sangat-sangat menjimatkan lah. Dia mengelakkan kau daripada kena scam dengan taksi. Okey, tips yang keempat ialah korang betul-betul kena beli SIM card dekat Turki ataupun especially kat Istanbul ni. So senang, memang memudahkan semua benda lah kalau kita ada SIM card dan juga akses internet ni kan. Okey, itu adalah tips yang keempat dalam video ni. Tips yang terakhir, of course lah, kalau korang nak travel, korang kena makan kan. Korang mestilah nak food hunting, nak makan baklava lah, nak makan kebab lah, nak makan ni lah tu lah. Tapi korang mestilah
makan makanan yang berpatutan dengan bajet korang. Okay, aku nak share tips mana nak cari makanan murah. Okay, tips yang terakhir dalam video ni ialah elak makan di restoran yang berdekatan dengan kawasan pelancongan. Okay, yang ni tips ni aku memang dah amalkan lah daripada sejak kali kedua dan baru-baru ni aku travel. Aku perasan yang semakin kau dekat dengan tempat pelancongan tu, semakin mahal lah harga makanan dia. Contohnya macam kalau korang jalan dekat area Grand Bazaar ataupun area Sultan Ahmed kan, Hagia Sophia tu, harga kebab yang biasa tu, yang ada roti dengan ayam, sayur sikit tu, boleh mencecah sampai 120 lira. Okay. Tapi kalau korang pergi ke kedai yang terletak dekat area Bioglu, dekat bawah dekat turun bukit sikit, dekat kawasan perumahan tu, harga kebab yang sama boleh cecah sampai 16 lira saja. Memang gila, tak boleh brain lah. Okay, itu merupakan tips yang kelima lah dalam video ni, iaitu kalau korang nak murah, korang ambil restoran yang jauh sikit daripada kawasan tumpuan pelancong lah. Contohnya macam elakkan makan dekat area Sultan Ahmad, area Sirkeci, area Taksim, dan korang disarankan untuk makan dekat area yang jauh sikit. Macam dulu hari tu aku book hotel dekat area Fatih lah. Area Fatih tu ada kawasan tu nama dia Bayazid, betul-betul dekat dengan Bayazid tram station tu, dekat tepi tiang tram tu. Kalau korang turun sikit bawah bukit tu, ada banyak restoran kebab dia, dengan nasi dia jual makanan harga dalam 20 lira dan 40 lira. Memang sangatlah murah. Okay, aku perasan kebab yang sama tu kalau pergi makan dekat restoran dekat depan Hagia Sophia tu boleh sampai 120 lira. Memang banyak gila, memang jauh gila beza harga dia. Dan juga kalau korang nak cari cenderahati pun boleh juga cari dekat area Bayazid tu, area kawasan perumahan lah. Ada je kedai runcit yang jual fridge magnet, kitchen dengan harga yang sangat murah lah berbanding dengan fridge magnet dengan kitchen yang jual dekat depan Hagia Sophia ataupun Grand Bazaar tu. Okay, itu merupakan tips yang terakhir dalam video aku, iaitu elakkan makan dekat restoran yang berada di kawasan tumpuan pelancong. Okay, itu saja 5 tips travel ke Istanbul yang aku boleh share kat korang sepanjang pengalaman aku 3 kali ke Istanbul lah. So aku harap tips ni boleh bermanfaat lah pada semua traveler yang nak pergi ke Turki secara DIY dan juga beginner. Dan aku harap perkongsian ni boleh bermanfaat lah untuk semua. So kita jumpa dalam next video. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, bolehlah tekan like, share dan subscribe. So kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Ciao ciao. Tamam. Hüsnü abi, o senin mi?